بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kita syahrun Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan ke atas kita berpuasa di dalamnya. Dan keberkatan Ramadan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkat. Mudah-mudahan Allah taala berkati tempat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merapatkan ukhuwah kita di zaman di mana qallat fihi, kurangnya fuqaha hukum, kurangnya para fuqaha, banyaknya qurra hukum, sebagaimana ini disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apabila Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kaifa antum idza labisatkumul fitnah, bagaimanakah keadaan kamu nanti apabila kamu diselubungi dengan fitnah. Yahrumu fiha al-kabir, yang tuanya tualah dalam fitnah tersebut. Wa yarbu fiha as-saghir, yang kecilnya membesarlah dalam bid'ah tersebut. Dan pada ketika itu wa yattakhidaha an-nas sunnatan, dan orang ramai mula mengambil sesuatu yang bukan sunnah itu menjadi sunnah. Wa idza ghuyirat, apabila diubah dan ditegur, maka mereka kata ghuyiratis sunnah, maka sunnah telah pun diubah, sunnah telah pun turikat, ditinggalkan. Maka ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, mata zalik, bilakah demikian itu? Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, apabila qallat fuqaha'ukum, apabila kurangnya fuqaha, orang yang faqih dalam agama, tetapi banyaknya idza kathurat qurra'ukum, tukang bacanya ramai, qarinya ramai. Dan apabila ramainya kathurat amwalukum, harta benda jadi banyak, qallat umana'ukum, orang yang amanah pun menjadi kurang, maka orang menjadikan dunia itu untuk mencari akhirat. Orang mengambil dunia untuk menjadikan akhirat. Kita akhir zaman, tempat nak mengaji sunnah pun tak banyak, kan? So bila alhamdulillah kita ada kat sini, so mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah tempat ni. Bila kita sembang tadi, tempat nak ngaji sunnah ni tak banyak lah. Hak yang ada pun kat sini, hak area sini, ni lah QS dah. Nak hak pergi jauh sikit dah, kita ada Baitul Salam. Itu pun hak dah dikacau dah, kan. Macam-macam. Baru ni pergi jugalah interview Tauliah Jaiz juga. Hak kali ketiga dah. Hak kali kedua dapatlah. Pernah lah pegang 5 tahun dah. Tahun 2012 ditarik balik 2017. So baru ni pergi sekali lagi try tengok. Dia nak bagi tak tahulah. Wallahu a'lam lah. Soalan temuduga jawab belaka dah. Tapi macam itulah. Kita diganggu dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan yang dengan gangguan itu tak melemahkan kita dan menguatkan kita. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat penyebarnya ilmu sunnah dan tempat orang mengaji sunnah. Walaupun mungkin tak berapa nak dikenali, elok lah. Tak berapa kenal biar. Esok dah kenal-kenal orang kacau. So biar tak berapa orang kenal. Hak kewajipan yang disebut oleh Syekh At-Tamimi, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yajibu alaina an nata'allama bi arba'i masail. Wajib atas kita belajar 4 masalah. Pertama al-ilmu. Yang pertamanya al-ilmu.
wa huwa ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Hak tu kewajipan pertama, ilmu. Yang dikatakan ilmu itu kenal Allah, kenal nabinya, dan kenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dah hak itulah yang kita usahakan. Dan tempat ni juga mudah Allah Ta'ala berkati Ustaz Amran and the gang, kawan-kawan yang lain, supaya dia jadi tempat hak mana kita boleh sediakan orang boleh mengaji ilmu. Hak ilmu yang kita nak adalah ilmu kenal Allah, ilmu kenal Nabi, dan ilmu kenal agama ini bila adillah, dengan dalil-dalilnya. Kerana macam kita sebutkan, banyak tempat mengaji banyak, tapi tak banyak hak mengajar kita kepada dalil, tak banyak mengajar kita kepada ilmu hak benarnya. Maksud ilmu hak benar, hak kita nak tadi, kenal agama kita bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Yang itu mudah-mudahan bila kita mengaji tempat hak yang betul, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala bagi kita ilmu. Dan juga tempat-tempat yang lainnya kalau ilmunya umum saja. So dengan adanya kita pusat-pusat pengajian sunnah kita ni, maka hak kita nak adalah pengajian hak yang orang kata berkitab. Maksudnya kitab-kitab yang kita perkenalkan kepada masyarakat kita pun adalah kitab-kitab ulama kita. Kita tak mau hak mengaji umum saja, panggil umum, kuliah umum. Bila yang tak umumnya kita tak tahu. Bila nak khusus tak tahu. Kasi umum je kerja kan. So kita nak hak mengaji kitab. Kitab hak yang ditulis oleh ulama kita. So lepas satu kitab habis, kitab lain pula. Lepas habis satu kitab lain pula. Dan kalau kita yang tak buat demikian, siapa lagi nak buat? Kan? Kalau kita tak buat pengajian berkitab tu, tak tahulah tempat mana lagi hak kita nak cari. Walaupun kadang-kadang hak kitab yang kita mengaji tu kadang-kadang dia mengulang benda-benda yang sama, tak? Itu ada berkatnya. Dan dia ada faedahnya. Kerana lain kitab, lain syarahnya. Dan lain syarah yang ulama syarah, akan dapat kita manfaat yang banyak. Mungkin kitab yang pertama kita dapat manfaat sekian dan sekian. Berikutnya bila kita ngaji lagi berikutnya kitab yang kedua, tajuk yang sama, tapi dengan ilmu yang Allah Ta'ala berkati, iaitu ilmu yang lain yang mungkin tak ada dalam kitab. Itu dipanggil keberkatan. Itu barakah. Barakah adalah kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu berterusan. Sebab itu Ramadan bulan berkat, bulan yang banyak kebaikan dalamnya, dan kebaikan bulan Ramadan itu berterusan, banyak sekali. Dan kita nak tempat ini juga Allah Ta'ala berkati, supaya dia ada kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu berterusan. Dan niat kita kerana Allah Azza wa Jalla, iaitu yarfa'al jahal, mengangkat kejahilan dalam diri, mengangkat kejahilan dalam masyarakat. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, kaifa antum ila labisatkum al-fitnah. Macam manakah keadaan kamu nanti apabila kamu diselubungi dengan fitnah? So fitnah itu adalah fitnah yang orang tidak lagi beramal dengan sunnah. Fitnah itu adalah orang yang beramal dengan satu ajaran yang bukan sunnah, dia rasa itu sunnah. So itu fitnah. Dan membesarlah hak yang budak-budaknya, membesarlah dalam fitnah tersebut. Dan yang tua tu tualah dalam fitnah tersebut. Hak tu kita tak mau. Jadi kita nak supaya fitnah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ni, sebagaimana dinyatakan, iaitu orang mengambil sesuatu yang bukan sunnah itu jadi sunnah. Sehingga apabila kita menegur itu bukan sunnah Nabi, kita pula dituduh mengubah mengubah sunnah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar sikit, tapi amalan hak yang kita amalkan itu tepat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar umur kita yang berbaki adalah dipenuhi dengan amalan yang kita yakin ianya adalah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang tidak Allah bagi nikmat ini kepada semua orang. Nikmat Islam ala sunnah, atas sunnah ni. So dengan kita merasakan mengaji agama Islam atas sunnah Rasulullah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar.
Duduk kat sinilah kita dapat tarawih hak yang amannya tak. Rasa seronok aja tak. Pergi tempat lain entah apa dah rasa macam main-main semayang. Tempat tak banyak dah. Maka hak tu yang tak dirasai oleh ramai orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita atas sunnah ni. Dan mudah-mudahan orang lain juga kita dapat dengan kita berusaha untuk orang lain juga dapat nikmat ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Yang kedua adalah al-amalu bih. Beramal dengan ilmu yang disebutkan tadi. Iaitu ilmu kenal Allah, ilmu kenal Nabi dan ilmu agama Islam. Bil adillah. Dengan dalil. Orang awam tak apalah. Tak berapa nak tahu dalil yang dalil yang spesifik pun tak apa. Hak kita hak mengaji ni, biar tahu. Kalau kita tak berapa nak ingat pun, paling kurang kita tahu kitab mana nak kena rujuk. Oleh kerana kita dah belajar, maka kita boleh ada kitab-kitab untuk kita rujuk sebagai untuk diri kita sendiri. Dan berikutnya untuk keluarga kita lah. Dan berikutnya untuk orang kampung hak yang sekeliling yang ada. Al-amalu bih, itu maksud amal. So amal dengan erti kata kita faham dan baru boleh amal. So bila kita amal, maka maksudnya ilmu yang kita ada tu kita buat. Bukan ilmu yang ada kita tak amalkan. Biar sikit tapi kita beramal. Tak apa, hak tu penuh barakah. Ada ilmu sikit, amal lagi bagus daripada ilmu banyak, susah nak amal. Banyak ilmu susah nak amal. Biar ilmu sikit tapi ada amalan. So itu keberkatan. Yang itu dipanggil orang alim. Orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmu. Tapi orang yang ada ilmu tak beramal dengan ilmu tidak dipanggil orang alim. Al-amalu bih wa da'watu ilaih. Yang ketiga dakwah kepadanya. Sampaikan kepada orang. Tak kiralah orang ramai ke, tak mampu orang ramai. Seorang dua pun jadilah. La yahdiyakallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Kalaulah dengan kita menyampaikan dakwah dan dengan usaha yang kita buat, dapat seorang faham sunnah pun itu dah harta yang paling bagus dan paling mahal atas muka bumi ni dah. Kita tak mau orang ramai pun tak apa dah. Biar sikit, tapi hak yang sikit ni faham sunnah. Biar tak ramai. Kerana ramai juga kadang-kadang jadi masalah juga, jadi musibat. Apabila Allah Ta'ala bagi peringatan kepada orang Islam juga, kepada para sahabat. Idh a'jabatkum kathratukum kan. Bila banyaknya, kau rasa kau seronok dengan ramainya orang. Tapi masalahnya ramai-ramai pun tak faham sunnah, pun tak mahu juga. Biar kita sikit, tapi kita faham dan kita beramal dan kita dakwah kepadanya. So bila kita dakwah kepadanya, as-sabru 'alal adha fih. Yang keempat, sabarlah di atas ujian, atas kita menyampaikan dakwah. So bila kita sampaikan dakwah, ujian akan datang. Tak adanya sampaikan dakwah, ujian tak datang. Tak ada. Orang belajar biasa pun ada ujian. So bila kita sampai ke hak yang benarnya, mesti ada ujian. Maka Allah nak tengok. Dengan ujian tersebut, nak tengok hak mana orang jujur dengan orang yang tak jujur. Maksud jujur, bila dah dikena kacau-kacau, dah kita tinggal, tak payah dakwah dah lah. Susah. Baik kita duduk rumah tidur je, senang. Tapi dengan adanya tekanan, dengan adanya ujian, sebenarnya itu adalah kemanisan dalam dakwah. Dan itulah dia yang dilalui oleh para nabi, para rasul dan juga para ulama kita dan pejuang-pejuang kepada dakwah sunnah. Dan itulah ujian yang mereka hadapi. Tinggal lagi, tak berat mana pun ujian yang Allah Ta'ala uji. Belum berat pun lagi. Tak sebagaimana yang dilalui oleh para sahabat. Tak dilalui oleh nabi-nabi yang sebelum. Hanya orang kacau je, tarik tauliah dah itu je. Tarik tauliah tak boleh ceramah. Tapi kita ada online. Kan? Tak boleh. Live, kita online. Online pun live juga. So, ada cara-cara yang boleh kita ambil untuk tujuan dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni, dengan kita berkumpul ramai ni juga adalah keberkatan. Dapat kita sama-sama mengukuhkan hubungan silaturahim kita. Dan mungkin luar Ramadan tak dapat nak jumpa kawan-kawan kita ni. So waktu Ramadan tarawih ni lah kita jumpa tak? Ada more kan? Luar Ramadan tak ada more. Waktu more nak bersembang-sembang. Dan itu adalah juga suatu nikmat
dan keberkatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.